TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Hanif Sean di Sukses SPM 2021. Ya, saya harap semua sihat-sihat belaka di rumah dan tentunya kita sekarang dalam bulan kebangsaan. Bulan kebangsaan ni saya rasa bulan yang sangat penting untuk kita semua. Sama-sama kita menyambut dan menaikkan semangat cintakan negara kita. Cinta diri sendiri, cinta keluarga kita, jiran-jiran, itu sangat penting dan kita hidup perpaduan dalam kepelbagaian. Itu sangat penting ya. Tetapi pada masa yang sama kita tengok juga angka COVID-19 mungkin agak tinggi. Sama-sama kita mempraktikkan SOP yang telah ditetapkan. Bagaimana kita lakukan begitu? 3 cara yang mudah. Yang pertama, memakai pelitup muka dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Yang kedua, duduk di rumah. Tapi kalau terpaksa keluar nak beli barang keperluan asas, kita amalkan penjarakan sosial. Yang ketiga, lagi senang. Kebersihan diri itu sangat penting. Asasnya, kita basuhlah tangan dengan air dan sabun yang secukupnya. Baiklah, hari ini mata pelajaran yang kita akan pelajari dalam Sukses SPM 2021 ialah mata pelajaran sains tambahan. Tapi sebelum abang perkenalkan topik itu, Abang Hanif nak tanya sikit murid-murid kita di rumah ya. Kita kan sekarang tengah panas. So kita suka minum air sejuk, betul tak? Maka kita ambil air, kita akan isikan air tersebut dalam gelas tersebut dengan ais. So ketika kita minum, tiba-tiba masa dah habis minum, kenapa ais tinggal separuh gelas saja? Tadi awal penuh gelas kita dengan ais. Sekarang tinggal separuh. Mengapa jadi begitu? Kita ada tenaga pengajar yang akan tolong menyelesaikan masalah itu. Nak tahu siapa? Kita tonton dulu profil guru. Ya, kita sudah tengok profil guru itu. Tentunya tenaga pengajar kita hari ini ialah Cikgu Rosnizan bin Muhammad dari SMK Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Ya, Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, Ya, sihat. Cikgu juga adalah seorang guru cemerlang sains tambahan. Ya, saya. Ya, Cikgu, sila perkenalkan diri kepada murid-murid kita di rumah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Rosnizan bin Muhammad dari SMK Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Cikgu, boleh saya bertanya Cikgu, sudah berapa boleh. lama Cikgu mengajar, Cikgu menjadi seorang guru? Tahun ni 18 tahun. 18 tahun baru Cikgu. je 18 tahun. Alhamdulillah Cikgu. Nanti saya akan tanya rahsia nampak muda ni Cikgu. Baiklah Cikgu. Cikgu boleh perkenalkan sedikit topik kita hari ini? Okey, topik kita hari ini dari tajuk haba dan saya ambil satu topik iaitu haba pendam tentu. Haba pendam tentu ya Cikgu. Dia melibatkan haba tapi kita just concentrate haba pendam tentulah. Saya pasti murid-murid di rumah tertanya-tanya juga haba pendam tentu. Tadi Abang Hanif cakap mengenai ais ketika kita minum. Dan juga murid-murid di rumah, sebenarnya bukan kita berdua sahaja di sini Cikgu. Kita ada juga murid-murid dalam talian. Ya, dalam talian. Ya, kita ada 6 murid dalam talian dan Abang akan sebut nama satu persatu dan sila perkenalkan diri ya. Yang pertama kita ada Nik Azrul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nik Azrul Azham bin Nik Azri Azam. Cita-cita saya ingin menjadi seorang askar. Alhamdulillah Cikgu, kita ada seorang yang akan berjuang untuk negara kita tu. Seterusnya kita ada Muhammad Yasir. Silakan Muhammad Yasir. Nama saya Muhammad Yasir bin Muhammad Syafi'i. Cita-cita saya menjadi seorang bomber. Alhamdulillah, bagus. Terima kasih Muhammad Yasir. Kita juga ada Nurul Aisyah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Aisyah Humaira binti Muhammad Syaiful. Cita-cita saya menjadi usahawan yang berjaya. Saya rasa bagus tu Cikgu. Seterusnya kita ada Ahmad Amirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Amirul Nazah Muhammad Fauzi. Cita-cita saya menjadi polis. Menjadi polis ya. Baiklah, kita juga ada Nur Syazwani. Salam sejahtera. Nama saya Nur Syazwani binti Ahmad Syukri. Cita-cita saya menjadi seorang cikgu. Cikgu, ni akan mengikut jejak langkah cikgu kita hari ini ya. InsyaAllah. Baiklah, yang terakhir kita ada Muhammad Afif.
Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afil Roshdi. Cita-cita saya menjadi seorang polis. Baiklah, Alhamdulillah. Terima kasih ya semua murid-murid di rumah. Semuanya juga dari sekolah yang sama, cikgu, iaitu Ya, Sekolah sama. Menengah Kebangsaan Tengku Baria, Ya, betul. Kuala Terengganu. Ya. Terima kasih adik-adik kerana bersama kami hari ini. Pasti teruja dengan mata pelajaran yang kita akan pelajari hari ini. Cikgu, kita juga ingin mengamalkan SOP dan mengamalkan norma okey. baru. Maka saya ingin menjemput cikgu untuk mensanitasi tangan dahulu. Okey, thank Dengan you, jam Ani. basmi kuman ya. Murid-murid di rumah juga seperti Abang ada katakan tadi, jika tiada air dan sabun, kita akan menggunakan kita akan mensanitasi tangan kita guna gel basmi kuman dan pastikan kita rata di seluruh tangan, juga di pergelangan tangan. Ini sangat penting, kalau tak nanti terlepas. Ada permukaan yang terlepas ya. Baiklah, hari ini seperti yang cikgu kita telah katakan, kita akan pelajari mata pelajaran sains tambahan dan topiknya ialah haba pendam tentu. Mesti tanya-tanya lagi kan? Tanya lagi apa yang akan kita lakukan dengan penyelesaian mengenai AIS tadi. Sebelum itu, kita akan berehat sebentar dulu dan sentiasa bersama kami di Sukses SPM 2021. Sukses SPM 2021, nama saya Hanif Sean ya. Baiklah, hari ini kita sedang mempelajari mata pelajaran sains tambahan dan topiknya tadi cikgu kita telah memberi sedikit pengenalan, iaitu mengenai haba pendam tentu. Tentunya kita ada Cikgu Rosnizan bin Muhammad, guru cemerlang sains tambahan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Baria, Kuala Terengganu. Cikgu kita juga ditemani oleh 6 murid-murid kita yang akan menuju ke SPM nanti. Adik-adik, Assalamualaikum di rumah. Cuba lambai sikit. Tengok mereka semangat. Cuba lambai sikit. Senyum manis masing-masing ya. Alhamdulillah. Saya pasti cikgu ni semua tak sabar-sabar nak makan keropok lekor ni. Cikgu pun dari Terengganu kan, tu yang saya punya kegemaran cikgu. Okey. Baiklah, tadi kita sudah mendengar pandangan, sedikit pendapat cikgu kita ya dah mengenai topik kita hari ini, iaitu haba pendam tentu. Tetapi sebelum kita masuk dengan lebih mendalam, saya rasa saya nak tanya juga pendapat pelajar-pelajar kita, murid-murid kita dalam talian, apakah pendapat mereka mengenai haba pendam tentu? Saya rasa ada yang ingin mencuba. Kalau kita pilih Syazwani, boleh Syazwani? Apa pendapat Syazwani mengenai haba pendam tentu? Selepas mendapat bimbingan cikgu dalam tajuk ini, barulah saya faham secara menyeluruh mengapa suhu tidak berubah apabila suhu bahan dipanaskan. Rupanya ketika itu perubahan fasa berlaku di mana haba yang diserap digunakan untuk memecahkan ikatan antara molekul. Menarik tu cikgu. Saya haba yang serap memecahkan ikatan antara molekul. Cemerlanglah saya rasa Syazwani, bagus. Seterusnya mungkin kita ingin juga bertanya pendapat Amirul. Apa pendapat Amirul mengenai haba pendam tentu? Selepas mempelajari tajuk ini, alhamdulillah saya dapat tahu kaitannya dengan kehidupan sekarang. Contohnya, mengapa kita meletakkan ais ke dalam minuman. Selain itu, mengapa perlu keluar apabila kita menjalankan suatu kerja. Soalnya adalah untuk menyejukkan badan. Apabila perlu tersejak, haba dari badan kita dibebaskan. Ini menyebabkan suhu badan kita menurun. Menarik tu Amirul. Saya rasa itu jawapan yang sangat bagus sebab ada aplikasi kehidupan dalam kehidupan seharian. Itu sangat penting. Kita juga ingin bertanya, mungkin kita akan cuba Aisyah. Aisyah, apakah pendapat Aisyah? Selepas mempelajari tajuk haba pendam tentu ni, saya baru faham perbezaan antara haba pendam tentu pelakuran dengan haba pendam tentu pengawapan. Ada yang melibatkan fasa dari pepejal ke cecair dan satu lagi perubahan fasa dari cecair ke gas. Bagus juga jawapan cikgu. Sebenarnya kalau saya boleh rumuskan pendapat-pendapat ketiga-tiga murid-murid kita hari ini adalah mengenai perubahan ya, daripada pepejal ke cecair ke gas, dan juga mungkin tiada perubahan suhu ketika perubahan dari cecair gas tu tapi saya pasti untuk kita tahu lebih lanjut, baik saya serahkan kepada guru kita Cikgu Rosnizan. Silakan cikgu mengenai topik kita hari ini. Terima kasih. Sebelum kita tengok kepada lebih mendalam lah kepada tajuk kita hari ini, iaitu haba pendam tentu, di mana objektif kita hari ini adalah yang pertamanya kita nak memerihalkan apakah haba pendam tentu. Okey, dan yang kedua kita nak kaitkan dengan situasi harian kita lah, iaitu aplikasi fenomena alam dan juga sebagainya lah. Okey, ni kita pergi yang pertama dululah. Okey, yang Hanif, yang starting awal tadi Hanif ada tanya tentang haba pendam tentu, apa yang dikatakan haba pendam tentu. So di sini kalau kita tengok dia punya ringkasan dia, haba pendam tentu iaitu haba yang diserap ataupun dibebaskan pada suhu tetap semasa perubahan keadaan jiring.
Okey, seperti mana yang pelajar beritahu tadi lah, iaitu daripada pepejal kepada cecair, dari cecair kepada pepejal dan sebagainya lah. So kalau kita tengok dari sini, di mana apabila berlaku peleburan, iaitu daripada pepejal kepada cecair, di mana di sini adalah haba diserap. Manakala kalau kita daripada cecair kepada pepejal, maka haba dibebaskan. So di situ apabila haba diserap tadi, ada yang beritahu di mana haba yang digunakan tu adalah untuk memecahkan daya tarikan antara molekul. Di mana kalau Hanif belajar dululah, sebab sekarang ni Hanif kata umur separuh dengan pelajar yang ada online lah. Okey, tapi masih lagi ingatlah sikit-sikit kan. Okey, di mana kalau pepejal dia punya molekul dia rapat. Apabila dia dapat haba, maka dia akan jauh antara satu sama lain, dan dia tukar kepada cecair dan seterusnya kepada gas. Okey, seterusnya kita tengok dia punya haba pendam tertentu ni ada dua ni, iaitu haba pendam tertentu pelakuran dan juga haba pendam tertentu penguapan. So istilah kedua-dua ni juga kita nampak berbeza. So ada yang student di rumah nak cuba ke? Yang online bersama kita? Ya cikgu, cikgu bertanya tadi haba pendam tentu pelakuran, definisi dia cikgu Ya, betul. Baiklah, juga haba pendam tentu penguapan. Baik, mungkin kita boleh tanya murid-murid dalam talian, sesiapa yang ingin mencuba tak angkat tangan ataupun abang boleh pilih. Kalau tak, kita boleh pilih Afif. Apakah definisi untuk haba pendam tentu pelakuran? Ya, Afif? Afif dah pasang mic? Okey, mungkin Syazwani boleh tolong Afif. Apa pula jawapan Syazwani, definisi haba pendam tentu pelakuran? Kuantiti haba yang diperlukan untuk mengubah 1 kilogram bahan daripada fasa pepejal kepada fasa cecair tanpa perubahan suhu atau sebaliknya. Wah, cemerlang cikgu. Adakah itu jawapan yang betul cikgu? Ya betul ni. Yang ni berkait dengan pelakuran. Okey, dia adalah perubahan fasa daripada pepejal kepada cecair tanpa perubahan suhu, di mana haba yang diserap lah. Okey, yang kedua, siapa nak cuba? Cemerlang jawapan Syazwani. Ada yang ingin mencuba untuk definisi haba pendam tentu penguapan. Cikgu, boleh saya pilih Yasir cikgu? Boleh, tak ada Silakan masalah. Yasir. Apakah definisi haba pendam tentu penguapan? Kuantiti haba yang diperlukan untuk mengubah 1 kilogram bahan daripada fasa cair kepada fasa gas tanpa perubahan suhu atau sebaliknya. Menarik. Okey, so sini kita tengok penguapan, so automatik lah daripada cecair kepada gas, iaitu uap lah. Dia punya ayat dia sama, cuma yang bezanya ni di sini adalah dari segi fasa dia. Satu pepejal kepada cecair untuk pelakuran, dan juga satu lagi cecair kepada gas untuk penguapan ataupun sebaliknya lah. Okey, boleh kita teruskan ni? Silakan cikgu. Okey. Yang ni adalah ringkasan je lah, di mana formulanya adalah L sama dengan Q bahagi M, di mana Q tu merupakan kuantiti haba yang diserap tadilah, M tu adalah jisim, dan juga L tu dia punya haba pendam tentu. Dan kadang-kadang Q dia tak bagi secara direct nilainya, dan dia bagi kuasa dan juga masa. So yang ni yang pentingnya, masa ni adalah dalam unit saat. Kadang-kadang dia bagi minit, so kita kena ubahlah kepada unit saat. Kadang dia bagi masa pemanasan tu dalam beberapa jam. Okey, so kena ubah. Kalau silap kita tak ubah, maka dia akan silap lah pengiraan berkenaan. Okey, so unitnya adalah joule per kilogram. So yang ni ringkasan tadilah. Okey, pepejal kepada cecair dan juga cecair kepada gas. Okey, so yang ni kita tengok graf sini. Kalau Hanif tengok tu banyak benda data di sini kan. Betul cikgu. Okey, graf yang ni dinamakan lengkung pemanasan, iaitu daripada pepejal kepada gas, di mana ada A, B. Yang ni dia punya fasa dia, A, B tu adalah pepejal, B, C adalah pepejal dan cecair, C, D cecair dan gas, dia punya D, E ni dan seterusnya lah. Okey, daripada sini ada apa-apa Hanif nak tanya tak? Saya sebenarnya saya tanya-tanya cikgu, kenapa ada bahagian yang mendatar di graf Okey, ini? bahagian yang mendatar ni lah yang kita concentrate kepada topik kita hari ini, iaitu haba pendam tentu, di mana walaupun pemanasan masih lagi berlaku, tetapi dia punya suhu dia malar. Okey, di sinilah yang dikatakan oleh murid tadi, di mana di situ berlaku perubahan daripada cecair kepada gas ataupun pepejal kepada cecair. Kalau yang meningkat ni, maka kita tahulah
Yang ni topik sebelum ni lah kita belajar, iaitu muatan haba tentu peningkatan suhu. Okey, cuma hari ni kita konsentrate kepada haba pendam tentu lah. Okey, di mana perubahan fasa sahaja. Bagi yang ni pula adalah lengkung penyejukan. Okey, samalah yang tadi, pemanasan dia meningkat. Kalau penyejukan ni daripada gas kepada pepejal. Cikgu, saya ada soalan cikgu. Dengan dua lengkungan yang kita telah pelajari ni, bagaimana kita menggunakan mengaplikasi ini dalam kehidupan cikgu mengenai haba pendam tentu ini? Okey, aplikasi untuk kehidupan seharian kita, contohnya tadi ada murid dia terangkan bagaimana kita buat sesuatu kerja, kita berpeluh. Okey, apa dia punya tugas peluh tu berkenaan. Okey, satunya yang diberitahu tadi adalah untuk menyejukkan badan, di mana di situ bila kita melakukan suatu aktiviti kita akan rasa panas, dan dia punya haba pendam tentu daripada peluh tu tadi. Okey, yang itulah perubahan dia punya aplikasi dia. Dan selain daripada tu, contoh yang di awal tadi Hanif ada nyatakan air yang kita minum, kita letak ais, tapi lama kelamaan tu ais tu akan hilang dia punya bentuk dia. Dia cair juga saya rasa. Dia jadi cair kan. Di situ di mana ais tu dia menyerap ais yang panas tu, di mana dia punya haba pendam dia, and then ais tu dia bertukar daripada pepejal kepada cecair, tetapi dia tidak dia tidak berlaku perubahan suhu di situ, tetapi air yang mana panas tu dia akan menurunkan suhu, yang itulah sebabnya disebabkan oleh perubahan fasa tadilah. Yang tu kaitannya lah yang ni. Biasanya katakan pelajar dia kebanyakannya soalan kita bagi dalam bentuk ni lah. Contoh nanti kita akan tengok beberapa soalan lah ni. Okey, boleh ni teruskan. Silakan cikgu. Okey, seterusnya kita tengok pada contoh aplikasi dia. Okey, yang Hani kata tadi lah, ais, di mana minuman boleh disejukkan dengan menambahkan beberapa ketulan ais. Di mana apabila ais mencair itu, so haba pendam pelakuran diserap daripada minuman lah, ais tu tadi. And then kuantiti haba diperlukan tu untuk tukarkan ais kepada cecair. So suhu ais tu tidak berubah, tetapi dia akan menurunkan suhu minuman kita. Okey, dan aplikasi yang kedua, okey, kita nampak dia punya kotak ni. Ni dinamakan kotak polisterina. Okey, tujuannya adalah untuk mengekalkan kesegaran ikan ataupun hasil tangkapan kita lah, di mana kotak polisterina tu menghalang penyerapan haba daripada luar. Sebabnya kalau penyerapan haba daripada luar, dia akan merosakkan hasil tangkapan lah. Okey, ais yang digunakan tu adalah untuk menyejukkan bahan di dalam kotak dan menyerap haba pendam pelakuran ketika proses pencairan berlaku. Okey, so yang ni dua aplikasi yang itulah, selain daripada peluh tadi pun samalah, yang tu aplikasi fenomena dan sebagainya. Okey, seterusnya kita tengok pada soalan lah. Boleh ni? Boleh, cikgu. Banyak belajar input yang kita bagi. Yang ni boleh kita panggil revision sahajalah. Betul. Sebahagiannya. Okey, kita tengok contoh soalan lah. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama ni maksudlah ada volunteer. Siapa-siapa yang nak cuba? Aisyah. Okey, Aisyah proaktif dari tadi ya. Tapi cikgu, sebelum Aisyah menjawab, boleh kita tengok soalan dahulu cikgu? Boleh. Apa soalannya? Soalannya, apakah yang dimasukkan dengan haba pendam pelakuran? Okey, Aisyah. Silakan Aisyah. Apakah yang dimaksudkan dengan haba pendam pelakuran? Ialah A. Kuantiti haba yang diperlukan untuk menukarkan satu unit jisim bahan daripada keadaan pepejal kepada cair tanpa perubahan suhu. Okey, yang ni kita tanya tentang pelakuran yang saya merahkan ni lah. Okey, bila pelakuran ni kita kena baca satu-satu. Yang saya merahkan ni dari segi perubahan fasa. Kalau kita tengok ayat dia tu maintain sama je. Cuma yang berubahnya, satu pepejal kepada cecair, yang kedua cecair kepada pepejal. Okey, dan juga kita tengok ayat dia lah, menukarkan kuantiti haba yang diperlukan untuk menukarkan satu unit jisim bahan lah. Okey, so jawapan dia bagi tadi adalah A. So betul lah Hanif. Okey, tanya Aisyah. Okey, yang kedua. Cikgu, itu adalah kata-kata kunci yang kita harus ingat cikgu kata kunci dia. Betul ni. Kadang-kadang dia punya ditukar cecair kepada pepejal pun betul. Sebab sebaliknya. Kedua-dua itulah. Betul. Kalau katakan dua jawapan yang ada, so kita tengok betul-betul. Kadang kita akan confuse dari segi dia punya istilah yang digunakan. Betul. Okey, untuk nombor 2. Okey, ada yang nak jawab nombor 2? Yang ni soalan ni tinggi sikit lah ni. Betul. Cikgu, soalan ni rajah menunjukkan molekul-molekul gas dalam sebuah bekas. Ya, betul. Apakah yang berlaku apabila bekas tersebut disejuk bekukan? Ya, betul. Baiklah, kita ada Syazwani. Syazwani ingin mencuba. Silakan Syazwani.
Raja menunjukkan molekul-molekul gas dalam sebuah bekas. Apakah yang akan berlaku apabila bekas tersebut disejuk bekukan? Jawapannya B. Tenaga kinetik molekul berkurang. Okey, dia bagi jawapannya B. Di sini kali tengok kalau gas dia punya molekul tadilah. Okey, bila kita sejukkan dia bermaksud dia punya molekul-molekul dia ni akan jadi rapat. Okey, bila jadi rapat maka tenaga kinetik dia, pergerakan tu adalah tenaga kinetik akan berkurang. So betul lah jawapannya B. Tahniah. Okey, perfect. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh soalan struktur lah. Okey, di mana rajah 3 menunjukkan graf suhu masa apabila 1 kg per pejal. Yang ni kena tengok betul-betul. Okey, dia starting dengan pepejal M dipanaskan. Okey. So boleh yang ni. So kita tengok sini, yang ni saya explain dulu daripada suhu 20 kepada X, W kepada X, Y dan juga YZ. So di sini ada yang maintain. Okey, X dan Y. And then biasanya soalan dia akan tanya keadaan fasa dia dan sebagainya lah. Okey, kita pergi yang pertama dulu. A1. Ada yang nak cuba? Kita ada Yasir, cikgu. Silakan Yasir. Tulis keadaan pepejal M pada XY ialah pepejal dan cecair, manakala YZ ialah cecair. Okey, XY adalah pepejal dan cecair dan YZ adalah cecair. Okey, betul. Yang kedua. Okey, yang kedua. Okey, Afif. Namakan proses yang berlaku di XY, peleburan. Okey, yang berlaku di XY iaitu dia punya fasa dia adalah pepejal dan cecair, iaitu pertukaran daripada fasa pepejal kepada cecair, di mana proses yang terlibat betul ada peleburan. Cemerlang cikgu. Cikgu, sebelum kita ke soalan yang seterusnya, ni saya akan ulang sedikit apa yang kita telah pelajari untuk segmen ini, cikgu. Kita telah berbincang mengenai haba pendam tentu, pelakuran serta haba pendam tentu penguapan. Ya, betul. Definisi tersebut. Dan kita ada kata-kata kunci yang penting seperti fasa pepejal kepada fasa cecair dan juga fasa cecair kepada fasa gas. Itu sangat penting kata kunci, cikgu. Ya, betul, dan juga cikgu kita telah juga terangkan mengenai aplikasi kehidupan seharian kita seperti berpeluh, seperti minuman ais, seperti cara kita menyimpan makanan. Itu semua sangat penting dan saya pasti anda semua ada tanya-tanya lagi, apa lagi soalan yang cikgu kita ada hari ini, dan cikgu juga akan kongsi teknik-teknik menjawab soalan tersebut. Kalau nak tahu lebih lanjut, pastikan jangan ke mana bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 bersama saya Hanif Sean, dan hari ini kita sedang belajar mata pelajaran sains tambahan dengan topiknya haba pendam tentu. Tu saya rasa menarik itu. Dan tadi sebelum kita berehat, kita sudah membincangkan mengenai definisi haba pendam tentu pelakuran, haba pendam tentu penguapan, dan juga cikgu kita sedang memberi sedikit tips dan juga soalan-soalan bagaimana kita nak menjawab soalan tersebut. Tentunya saya ditemani oleh Cikgu Rosnizan bin Muhammad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Baria, Kuala Terengganu, dan juga kita ada murid-murid dalam talian, ada 6 orang juga dari sekolah yang sama. Baiklah cikgu, tadi sebelum kita berehat, kita ada cikgu dah menunjuk sedikit graf dan kita ada sedang menjawab soalan-soalan mengenai graf tersebut, cikgu. Ya, betul. Silakan cikgu, apa lagi yang kita seterusnya kita pergi soalan B lah. Soalan B kadang-kadang dia tanya definisi bagi haba pendam pelakuran, diminta pelajar tulis dia punya definisi yang lengkap. Tapi sekarang ni kita bagi yang simple je, pelajar pilih je yang mana jawapan yang betul. So ada yang nak cuba ke untuk soalan B? Siapa-siapa volunteer? Ada siapa yang cuba, yang angkat tangan? Cikgu, saya rasa Amirul Nasan. Saya sebut nama dia angkat tangan. Bagus Amirul. Amirul. Silakan Amirul. Tandakan definisi haba pendam pelakuran yang betul. Jawapannya, kuantiti yang diperlukan untuk menukar atau unit jisim bagi bahan daripada keadaan pepejal kepada cecair. Berpendam tentu pelakuran ni. Kalau kita tengok 3 pilihan di sini. Satunya cecair kepada gas, yang keduanya pepejal kepada cecair, dan satu lagi nampak lain sikit ni, iaitu meningkatkan suhu. Bila sebut meningkatkan suhu, automatik murid dia akan abaikan jawapan ni lah, sebabnya bukannya berkait dengan haba pendam
tentu. So jawapannya betul lah, iaitu yang kedua, iaitu keadaan pepejal kepada cecair. Okey, seterusnya nyatakan unit untuk haba pendam tentu. Tadi kita dah tengok dia punya rumus dia kan. Betul. Okey, ada yang nak cuba ataupun Hanis sendiri ke nak cuba? Cikgu, Boleh saya je? rasa saya nak bagi peluang dekat Nick Azrul lah cikgu. Okey, boleh. Silakan Nick. Nyatakan unit untuk haba pendam tentu. Joule per kilogram. Okey, unit untuk haba pendam tentu joule per kilogram. Okey, di sini kita nampaklah joule tu bagi dia punya haba yang diserap lah, dan kilogram tu adalah jisim, iaitu Q bahagi M. Okey, seterusnya. Okey, yang ni nampak panjang tapi dia punya tu pengiraan lah, sebab di situ dia ada rumus yang diberilah, iaitu pepejal L dengan jisim 1 kg dipanaskan menggunakan pemanas 2000 watt selama 4 minit. Okey, ada yang nak cuba? Saya rasa Yasir ingin cuba. Boleh Yasir? Boleh. Itu semangat yang kita suka. Silakan Yasir. Apakah jawapan anda untuk soalan? Pepejal L dengan jisim 1 kg dipanaskan menggunakan pemanas 2000 watt selama 4 minit. Hitungkan haba pendam tentu pelakuran bagi pepejal L. 2000 darab 4 darab 60 sama lebih dengan 480,000 joule. Okey. Yang kedua, ada lagi jawapan lain? Tak ada tak? Tak ada. Yang tu baru satu step lah. Step yang kedua? Okey. 480,000 per kilogram. Okey. Okey, step yang pertama tadi dikira untuk Q lah ni. Iaitu 2000 darab 4 darab 60. Kenapa kita perlu darab 60? Yang saya kata tadi, yang first tadi adalah sebab di sini diberi masanya adalah minit. So kita kena tukar kepada saat lah. Betul. Okey, so dapatlah dia punya nilainya 480,000 joule. Tapi tak sampai situ lagi, itu baru sebahagian baru dapat 2 markah di sini. Okey. Dan jawapannya di sini bagi rumus yang kedua tu, iaitu LF sama dengan Q bahagi M. Okey, so LF dia kita ambil Q tadi 480,000 bahagi 1. So jawapannya adalah 48, samalah sebab bahagi 1 nilainya sama, joule per kilogram. Okey, ada apa Anis nak tanya ke di sini ataupun saya rasa itu murid-murid di rumah? Sangat penting juga ketika cikgu mengatakan 4 darab 60, sebab saya rasa pasti ada yang mungkin nak cepat jawab soalan darab 4 je cikgu. Lupa nak tukar kepada saat. Saat itu sangat penting cikgu. Baik. So dia akan kesilapan sinilah. Kalau dia terlupa tukar kepada saat, maka dia akan calculation nilai pengiraan dia akan jadi silap. Penggunaan berkenaan akan diguna untuk yang kedua, dia akan jadi silap juga di situlah. Betul. Okey, dan di sini saya nak katakan kita tengok nilai di sini amat besar dah, iaitu 480, ada 3 lagi kosong kat belakang. Ada juga student atau murid kita dia buat 4.8 darab 10/5 yang dibagi dalam bentuk piawai pun betul. Dan juga ada yang mungkin advance lagi, dia tukarkan kepada kilojoule pun betul di sini. Tapi kena hati-hatilah. Apa yang hati-hatinya? Dia punya unit dia penting. Okey. Dia punya jawapan asalnya adalah 480,000 iaitu 480,000. Yang bawah ni 480. Kalau kita abaikan unit yang di bawah, maka jawapannya akan jadi silap. Betul. Yang tu kena hati-hatilah. Maka di antara ketiga-tiga jawapan yang terakhir itu asalkan dapat jumlah tersebut, dia dapat markah penuh. Ya, betul. Okey, seterusnya kita pergi kepada jadual 3 menunjukkan takat lebur bagi bahan P, Q dan R. Okey, ada yang nak beri jawapan tak? Syazwani di rumah. Boleh kita pilih Syazwani cikgu? Boleh, tak ada kita masalah. bagi peluang dekat Syazwani pula. Silakan Syazwani. Jadual 3 menunjukkan takat lebur bagi bahan P, Q dan R. Bahan P 60 darjah Celsius, Q 80 darjah Celsius, R 100 darjah Celsius. Bahan manakah masih dalam keadaan pepejal pada 90 darjah Celsius? R. Okey, jawapannya dibagi adalah R. Kita tengok sini 90. Takat lebur ni kita tahu iaitu
pertukaran daripada pepejal kepada cecair ni. So kalau 90 darjah, maka bahan mana masih lagi dalam keadaan pepejal. So sini dua ni kita nampak lah 60, 80 di bawah nilai 90. So yang tu dalam dah dia tukar fasa kepada cecair lah. So jawapan dia betul lah. Dia punya tu nilainya adalah R, iaitu kita tak payah bagi tahu 100 darjah Celsius ke apa, just concentrate kepada bahan berkenaan saja. Okey, untuk seterusnya kita pergi soalan nombor 4. Okey, masih lagi graf, kita nampak graf lebih kurang sama, tapi mungkin soalannya agak berbeza sedikit lah kot. Okey, so saya baca dulu soalan dia. Rajah 4 menunjukkan keluk pemanasan bagi bahan X. So sini dia ada K, L, M. Okey, dia samalah. Kemungkinan kalau di sini, kalau kita tengok dia punya graf dia, pasti dia akan tanya keadaan fasa dia. Bentuk pepejal bahan X berkenaan, sama ada bentuk pepejal, cecair ataupun gabungan pepejal dan juga cecair. Okey, kita pergi yang pertama dulu. A. Okey, ada yang volunteer nak cuba? Ada yang ingin cuba? Mungkin cuba kita tengok Afif. Afif, apakah jawapan Afif untuk soalan ini? Berdasarkan rajah 4, apakah keadaan fizikal bagi bahan X pada K, L dan M? Okey. K pepejal, L pepejal dan cecair, M cecair. Okey, K pepejal, L pepejal dan cecair, M adalah cecair. Okey, di sini cuma saya nak bagi dia punya tips sikit berkait dengan L ni lah. Okey, kadang-kadang kita tengok dalam buku teks tu dia memang concentrate kepada pepejal dan cecair. Boleh ke tidak kita buat cecair dan pepejal dahulu? Cecair dahulu dan pepejalnya kemudian, iaitu cecair dan pepejal. Kita kena tengok yang starting awalnya. Okey, starting awalnya adalah pepejal. Maka kita startlah dengan pepejal dan cecair. Kita tak naklah kesilapan kita ubah suka-suka, tetapi jawapan tu akan jadi salah sebabnya konsep dia tu lari. Betul. Okey, so dia punya tips ni lah, kita tengok starting dia kat mana, and then kita nampak dia punya dua tu, and then kita follow je lah. Okey, yang kedua B. Okey, ada yang nak cuba B? Siapa yang ingin mencuba? Kita boleh beri peluang kepada Mirror. Terangkan mengapa suhu itu adalah mala pada L. Jawapannya, tenaga digunakan untuk meningkatkan jarak antara molekul untuk mengatasi daya tarik antara molekul. Tenaga tidak bertambah. Okey, itu saja ke? Okey, di sini suhu adalah mala. Suhu tidak berubahlah pada peringkat L, di mana perubahan pepejal dan juga cecair. Yang tadi sebelum tadi kita dah nyatakan sedikitlah berkait dengan graf berkenaan lah dia punya haba tetap diberi tetapi suhunya kekal. Maka apa yang digunakan tu iaitu tenaga digunakan untuk meningkatkan jarak antara molekul ataupun untuk mengatasi daya tarikan antara molekul, dan tenaga kinetik tidak bertambah. Kadang-kadang yang ni tenaga kinetik tidak bertambah ni kadang-kadang murid kita tertinggal. Okey, sebab kalau tenaga kinetik bertambah maka suhu akan jadi meningkat ataupun berkurang. Tengok dari segi dia punya kedudukan fasa dia lah. Okey, so yang ni kadang-kadang dia tertinggal lah untuk 2 poin berkenaan. Okey, seterusnya C. Okey, ada yang nak cuba C? Yang ni Ada masih yang lagi cuba. pengiraan lah. Boleh kita beri Okey. peluang kepada Aisyah pula, cikgu. Okey, Aisyah. Untuk C, Aisyah. Hitung tenaga haba yang diperlukan untuk menukar 0.5 kg bahan X daripada pepejal kepada cecair. Haba pendam tentu pelakuran bahan X ialah 2.66 darab 10 kuasa 5 Joule per kilogram. Q sama dengan 0.5 darab 2.66 darab 10 kuasa 5 sama dengan 1.33 darab 10 kuasa 5 Joule. Okey, yang pertama tu kita namakan dia gantian. Gantian kepada rumus berkenaan lah. Okey, Q sama dengan MLF, di mana nilai M dia yang ni 0.5 kg, nilai LF dibagi. So murid tak perlu hafal ni, dia punya yang ni, sebab dia beri. Sebab kadang-kadang kalau nak hafal nilai yang terlalu banyak ni akan membebankan lah.
So di situ dia bagi nilai bagi haba pendata tu bahan-bahan berkenaan lah. Okey, so betul lah tu dia punya gantian dia untuk 1 markah. Okey, dan jawapannya 1 markah. Okey, ada apa ni nak tanya sini? Saya rasa agak terang juga, tapi mengikut rumusan yang penting kita kena berpandukan rumusan tersebut untuk rumus menyelesaikan yang masalah diberilah. seperti ini. Betul. Dan bukan saja tu, kita kena tahu apa yang ingin diletakkan di bahagian mana rumusan tersebut. Kalau campur aduk nanti tak dapat juga jawapan yang sebenar. Ya, betul. Cuma saya nak tekankan setengah muridnya dia tak ada kalkulator. Okey, tak ada kalkulator maka dia tak buat soalan ni sebabnya melibatkan pengiraan. So yang tu akan mengganggu dari segi dia punya mindset dia sendirilah. Yang pentingnya adalah gantikan dulu. Dan jawapan tu kita tinggal kosong je. At least dapat 1 markah daripada 2. Jangan kata saya tak ada kalkulator cikgu, jadi saya tak boleh nak buat. Okey, kadang-kadang dia boleh je kira secara manual. Secara manual tu mungkin ambil masa lambat sikit lah. Betul je. Okey, at least buat dulu yang pentingnya dari segi betul atau salah tu kemudian cerita. Okey. Okey, seterusnya soalan nombor 5 masih lagi sama, tetapi soalan ni dia nyatakan dipanaskan selama 6 minit. Apa saja yang diberi di atas tu iaitu dipanggil stimulus, rangsangan kepada soalan berkenaan. Okey, dan juga yang kedua dia punya jisim dia lah. Okey, still lagi gambar yang sama. Gambar ni dia tak boleh nak ubah mana-mana lah. Maksudnya tetap yang ni sama ada ni, cuma yang dia ubah sikitnya di sini dia nyatakan takat lebur. So bila pemikiran kita takat lebur kita tahulah iaitu berpejal kepada cecair. Betul. Okey, ada nak jawab A? Ada ingin cuba? Okey, yang ni banyak sikit ni 6 markah. Soalan essay. Ya. Cikgu, okay, kita cuba. Kita beri peluang kepada Yasir. Okey, Yasir, boleh cuba. Yasir sentiasa senyum. Okey, Yasir, silakan Yasir. Nyatakan perubahan suhu ais pada peringkat ST dan TU. Terangkan apa yang akan berlaku kepada molekul pada peringkat ST dan TU. Okey. ST ialah suhu meningkat. Contohnya molekul menerima atau menyerap tenaga. Okey. Next. Suhu juga akan meningkat dan tenaga kinetik pun akan meningkat. TU pula suhu tidak berubah atau malar. Contohnya takat lebur ialah tenaga yang diserap digunakan untuk menggunakan jarak antara molekul dan memecahkan ikatan. Suhu ialah stabil, kekal. Tenaga kinetik menjadi malar. Terima kasih. Okey, Yasir, itu jawapannya. Okey, ST suhu meningkat. Okey, di mana dia ceritalah, dia terangkan berkait dengan ST lah. Okey, di mana molekul menerima atau menyerap tenaga bergetar dengan lebih bertenaga, suhu meningkat di situ dan tenaga kinetik juga meningkat. Baiklah cikgu, saya rasakan dengan Yasir punya jawapan tadi begitu lengkap cikgu, dan saya pasti ada sedikit lagi pecahan jawapan tersebut. Tetapi kalau kita nak tahu jawapan dia tepat ke tak, nanti kita bersama-sama dengan kami lagi di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021. Saya Hanif Sean dan hari ini kita sedang pelajari mata pelajaran sains tambahan dengan topiknya haba pendam tentu. Sebelum berehat tadi, cikgu kita sedang memberi pelbagai soalan dan juga tips-tips menjawab soalan-soalan tersebut yang ada mengenai definisi, ada juga rumusan-rumusan yang kita kena hafal. Dan tentu saya temani oleh Cikgu Rosnizan bin Muhammad, Guru Cemerlang Sains Tambahan dari SMK Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Cikgu, tadi sebelum kita berehat sebentar, saya rasa ada juga murid kita yang dalam talian memberikan jawapan, tapi kita nak tahu jawapan itu betul ke tidak. Silakan cikgu. Kita teruskan pada yang kedua lah. Okey, peringkat yang pertama tadi suhu meningkat, manakala peringkat yang kedua iaitu suhu sama ada murid bagi suhu tidak berubah, malar ataupun seragam pun diterimalah. Dia buat tiga-tiga pun apa, dia buat salah satu pun tak ada masalah. Dan dia punya penerangan dia di sini, di mana di situ adalah takat leburnya, di mana tenaga yang diserap digunakan untuk meningkatkan jarak antara
molekul atau memecahkan ikatan. So di situ suhunya kekal dan tenaga kinetik dia menjadi malar. So kita nampak dua perbandingan di sinilah. Di mana apabila suhu malar, tenaga kinetik dia tidak bergerak lah. Manakala suhu meningkat di sini kita tengok, maka tenaga kinetik dia juga turut meningkat. Okey ni, boleh betul, teruskan. Cikgu, yang boleh saya dapati daripada jawapan ini, kata-kata kunci yang kita ingat seperti pergerakan molekul, seperti betul. suhu, Ya. suhu tu kekal ataupun suhu tu meningkat atau menurun, dan juga mengenai tenaga kinetik. Ya, betul. Meningkat ataupun menurun. Okey, cikgu. kita boleh teruskan ni kepada soalan seterusnya lah. Silakan, iaitu cikgu. kita pergi kepada soalan nombor 6. Baik. Okey, boleh rasa murid-murid di rumah kita boleh teruskan pergi kepada soalan nombor 6 dia. Lebih canggih saya rasa soalan nombor 6 ni, cikgu. Okey, soalan nombor 6 ni yang ni soalan analisis. Okey, analisis maknanya kita nampak benda tu simple, tapi dari segi ni dia ada 4 markah. Soalan yang ni kita kena analisis berkait dengan gambar berkenaan. Okey, saya baca dulu dia punya stimulus dia lah. Okey, rajah 6 menunjukkan cara penyimpanan hasil tangkapan oleh seorang nelayan. So di sini kita nampaklah dia punya polisterina, di dalam tu ada ikan dan juga dia punya ais, dan diterangkan di bahagian bawah, iaitu terangkan mengapa kotak polisterina digunakan dan ais diletakkan di dalam kotak tersebut. Okey, ada yang nak membantu? Murid-murid di rumah. Tadi Aisyah saya rasa dia macam terangkat Aisyah. tangan lah. Boleh Syah? Silakan Aisyah. Aisyah boleh bantu kita? Rajah 6 menunjukkan cara penyimpanan hasil tangkapan oleh seorang nelayan. Terangkan mengapa kotak polisterina digunakan dan ais diletakkan di dalam kotak tersebut. Terangkan mengapa pertama, kotak polisterina digunakan untuk mengekalkan kesegaran hasil tangkapan. Kedua, kotak polisterina menghalang penyerapan haba daripada persekitaran. Ketiga, ais digunakan bagi menyejukkan hasil tangkapan. Yang keempat, ais menyerap haba benda pelakuran ketika proses pencairan berlaku. Okey, so penerangan dia tu untuk 4 markah lah ni. Okey, yang pertama dibagi tadi dia cerita tentang kotak polisterina, apa peranannya. Okey, dan yang kedua dia cerita tentang ais yang diletak tu, apa peranan ais tadi. So kita tengok dia punya jawapan dia. Okey, yang pertama, okey, jawapannya kotak polisterina digunakan untuk mengekalkan kesegaran hasil tangkapan. Kenapa digunakan tu? Sebab dia menghalang penyerapan haba daripada persekitaran. Okey, yang kedua berkait dengan ais tadi, di mana ais digunakan bagi menyejukkan hasil tangkapan. Bagaimana ais tu digunakan untuk menyejukkannya, di mana ais dia akan menyerap haba benda tertentu pelakuran ketika proses pencairan berlaku. So di situ dia punya tu, dia tak adalah kita nak kekalkan tu sehingga beberapa hari dan sebagainya. Kita tengok keadaan dia punya kotak berkenaan, sama ada nipis ataupun tebal dan sebagainya. Betul. Okey, dan 1 markah untuk setiap kenyataan. Ya betul ni, 1 markah untuk markah setiap penyataan. Baik. Okey, kita boleh pergi seterusnya ni. Okey, soalan yang ke-7. Okey, kita nampak soalan yang lebih kurang sama. Betul. Di mana di sini soalan ni yang dikategorikan sebagai soalan kebat. Soalan kebat, cikgu. Apa itu kebat? Kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, seorang nelayan dikurniakan rezeki dengan pelbagai jenis hidupan laut selepas pulang menangkap ikan. Pada pendapat anda, apakah yang perlu dilakukan olehnya bagi mengekalkan kesegaran hasil tangkapan tersebut? So kalau Hanif bandingkan, yang ni soalan saya tambah je lah. Di mana saya nak bandingkan soalan nombor 7 dengan soalan nombor 6. Soalan nombor 6 tadi dia terus bagi kepada cara penyimpanan. Tetapi soalan nombor 7 ni dia minta kita bagi tahu cara penyimpanan tersebut. Okey, ada yang nak membantu? Ada siapa yang ingin mencuba? 1, 2, 3. Baiklah, saya rasa dengan raut wajah Afif, cikgu. Okey. Walaupun tiada tangan yang angkat, tapi tak apa. Saya pasti Afif ada jawapan untuk soalan ini. Afif ada lukis apa-apa ke? Kalau ada lukis boleh tunjuk. Tak ada lukis apa-apa. Okey, Afif nak beritahu dia punya jawapan dia. Okey, apa pendapatnya? Dia tak buka mic ni. Boleh Afif? Kalau Afif ataupun yang lain nak bantu Afif? Berfikir. Kalau Nik Azrum boleh membantu Afif?
Silakan Nick. Okey, Apakah soalan nombor pendapat 7 ni. Nick? Ya. Pada pendapat anda, apakah yang perlu dilakukan olehnya bagi mengekalkan kesedaran hasil tangkapan tersebut? Okey. Kotak polistrina digunakan bagi mengekalkan hasil tangkapan. Okey. Ais digunakan bagi menyejukkan hasil penangkapan. Ais menyerap haba pendam pelakuran ketika proses pencairan berlaku. Okey. Itu aja. Ada lagi jawapannya? Bagus. Ada nak tambah? Kotak polistrina Kotak polistrina. Ada yang ingin bantu Nick? Ada nak tambah? Yang lain? Cikgu, saya dengan cuba boleh cikgu? Okey, boleh ni. Sebab tadi mengatakan kotak polistrina tersebut dia juga boleh seperti menghalang daripada penyerapan haba cikgu daripada betul. persekitaran. Daripada persekitaran. Maka insya-Allah ikan tangkapan tersebut boleh kekal segar. Adakah itu betul cikgu? Okey. Tapi soalan ni yang sebenarnya dia minta pendapat, sebab tu kita panggil soalan kebab, kemahiran berfikir aras tinggi. Kadang-kadang yang ni saya ketengahkan supaya nak memberi tahu kepada semua murid di luar lah, sama ada di dalam talian kita sekarang dan juga yang berada di mana saja. Di sini biasanya murid kena cipta satu, walaupun tak cipta, dia kena nyatakan satu benda yang sesuai untuk kita simpan hasil tangkapan berkenaan. Okey, saya bagi satu contoh lah. Okey, gambar yang sama, kalau dia bagi yang ni tak kisahlah dia bagi bentuk macam mana pun, dan yang pentingnya di sini adalah labelnya. Okey, di sini contoh saya bagi tu gambar yang sama sebelum soalan tadilah, iaitu kotak polistrina. Dalam ni dia buatlah gambar ikan ke, sotong ke, whatever lah dalam tu, dan labelnya iaitu hasil tangkapan. Tapi kalau hasil tangkapan ni dilabelkan ikan ke, sotong ke, tak ada masalah. Dia still lagi boleh menjurus kepada jawapan berkenaan. Dan yang kedua, ais tu mungkin kita tak pernah nampak dia letak dia ketulan-ketulan tu, and then dinyatakan ais berkenaan. Okey, di sini boleh dapat 2 markah daripada 6 ni. Okey, daripada 6 2 markah, iaitu daripada gambar saja. Macam Yasir tadi, Yasir ke siapa? Nik ke Yasir? Nik lah. Nik bagi tadi, dia bagi hanya penerangan saja, iaitu dia hanya dapat 4 markah daripada 6. So 2 lagi markah daripada gambar ni lah. Okey, di sini kita tak nyatakan okey sila lukis gambar yang sesuai apa semua, sebabnya soalannya pada pendapat anda. So soalan dia luas sikit dia punya jawapan berkenaan. Dan seterusnya kita pergi kepada dia punya penerangan dia. Okey, penerangan yang pertama tadi okey samalah seperti mana soalan sebelum ni, iaitu kotak polistrina digunakan untuk mengekalkan kesegaran hasil tangkapan. Kotak polistrina menghalang penyerapan haba, yang ni bagi tadilah. Okey, daripada persekitaran di mana kita tahu kadang-kadang dia punya persekitaran kita tu suhu tinggi, suhu rendah, dan nak halang dia daripada menyebabkan hasil tangkapan tadi jadi busuk ke, jadi tak elok lah. Okey, dan ais yang kita gunakan tu untuk menyediakan hasil tangkapan. Ais menyerap haba pendam pelakuran ketika proses pencairan berlaku. Dan ada satu lagi ni, Hanif, di mana bila kita guna ais, ada setengah saya nampak dia tambah garam. Kenapa dia tambah garam kepada ais berkenaan? Okey, Hanif rasa boleh tambah bagi garam kepada ais, itu boleh. Ada setengahnya dia tabur garam dalam bekas berkenaan tu. Tujuannya adalah untuk merendahkan takat lebur ais berkenaan. So dia lambat sikitlah cair. Okey, ada apa-apa ni nak tanya ke? Saya rasa sangat menarik cikgu. Saya rasa soalan-soalan kita pun sudah habis dan terjawab semuanya. Kita juga ada soalan kebat yang berfikir secara aras tinggi juga, sangat penting. Dan juga kita sebenarnya sudah sampai ke penghujung rancangan. Ya, baiklah. Dan kalau boleh saya bantu cikgu merumuskan hari ini, kita belajar mengenai muatan haba tentu. Kita telah pelajari definisi haba pendam tentu pelakuran, haba pendam tentu pengawapan. Minta maaf, topik kita belajar ialah haba pendam tentu, bukan muatan haba tentu. Tadi cikgu ada sebut muatan haba tentu tempat lain. Tapi definisi tersebut penting dan mesti ingat kata-kata kunci tersebut. Ya, kita juga ada perhatikan lengkung penyejukan. Ya, kita juga ada lengkung
pemanasan. Betul cikgu Ya, menunjukkan pemanasan dan yang penting bagaimana kita mengaplikasi ilmu-ilmu mengenai haba pendam tentui dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, ais dalam minuman sejuk, juga kontena untuk menyejukkan makanan hasil tangkapan. Itu saya rasa sangat penting ya, dan tentunya untuk kita semua semoga berjaya dalam SPM kita. Pastikan anda sentiasa bersama kami di TV KPM. Nama saya Hanif Sean. Assalamualaikum dan sentiasa bersama kami di Sukses SPM 2021.